filem eksperimental mengenai sekumpulan kawan-kawan yang mengejar UFO. Tidak dikenali ataupun piring terbang atau UFO sekali lagi menggemparkan penduduk. Last kali, orang nampak dia landing kat ini 3 tahun lepas. Exact date 4 hari ni sekarang. Kalau tak ada, bila kucing kau sayang tersesat di jalan. Satu-satu tu, dia punya tangan tu dia vertikal ke horizontal macam mana? Aku tak tahu ah. Cut! Macam dapat. Ali! Okay, stand by, rolling action. Oh, salah kau ni. Semua masalah dengan shots mengarut kau dengan cerita tak apa-apa ni. Look, eksperimen dengan bodoh lain, kau tahu tak? Kalau you turun, you want this off. Ijam, kalau kau nak keluar, kau keluar sekarang. Korang sahabatku dunia akhirat. Rumah awak cantik lah. Ha! Takkan beneran. Untuk apa kau bersedih, kerana dia pasti kembali. Ni takkan menyesal, terbaik dari langit. tahulah UFO tu apa, mangkuk terbang tu. Itulah komen ni. Gemar mana buat cerita kurafat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Islamik bersama saya Nur Ain Nabiha Dan saya Nazifah Sahira. Berita utama. Apakah kaitan UFO dan filem terbaik dari langit yang telah diarahkan oleh Ni Amir Mustafa? Filem ini mengisahkan 5 sahabat yang mempunyai kisah suka duka semasa dalam perjalanan untuk membuat filem Identifying Flying Object atau UFO di beberapa tempat. Filem ini juga telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penonton kerana filem ini mempunyai kaitan dengan ideologi dan falsafah iaitu alam gaib. Sebagai umat Islam, kita harus mempercayai perkara yang tidak boleh dilihat seperti yang telah termaktub dalam surah Asy-Syura ayat 29. Jadi filem ini menyuruh kita berfikir untuk melakukan sesuatu perkara mengikut landasan yang betul iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, saya sangat setuju dengan apa yang diketengahkan oleh Ainul Nabiha. Kita teruskan lagi berita ini dengan konsep ideologi pemikiran. Kefahaman atau ajaran yang dipakai oleh orang-orang yang bertamadun untuk tujuan dasar demokrasi. Itulah yang dikenali sebagai ideologi, satu perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris. Dari situlah ia akan menjadi dasar atas tingkah laku seseorang individu. Dari semasa ke semasa, pelbagai ideologi pemikiran telah wujud. Sebagai contoh, liberalism, dualism, relativism dan atheism. Melalui filem terbaik dari langit ini, terdapat 2 ideologi pemikiran yang dapat saya ketengahkan. Yang pertama, unsur liberalism. Hal ini dapat dibuktikan apabila setiap individu seperti Per, Ali, Ijam dan Toyu memiliki hak kebebasan untuk membuat keputusan dan memilih jalan hidupnya sendiri tanpa dihalang oleh mana-mana pihak. Hal ini juga membolehkan bermati-matian meneruskan impiannya sebagai pengarah filem. Selain itu, terdapat juga unsur realism apabila filem ini menunjukkan realiti kehidupan yang sebenar dalam sesebuah masyarakat tanpa ada sebarang unsur fantasi. Dapat dijadikan contoh di sini, perbezaan kehidupan Ali serta Bert dibandingkan dengan Ijam yang hidup serba mewah. Namun, masing-masing memiliki konflik kehidupan mereka tersendiri. Sekian, itu sahaja konsep ideologi pemikiran yang dapat saya sampaikan. Kami juga ingin menunjukkan beberapa babak yang memberi kesan daripada filem tersebut kepada penonton dan wartawan akan mengulas lebih lanjut. Mari kita saksikan. Maaf, sempat tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton. Saya sebagai wartawan satu akan mengulaskan tentang 2 babak. Seperti yang anda semua lihat, babak yang telah dipaparkan tersebut menunjukkan tingkah laku yang kurang kesedaran tentang penjagaan hablum minannas, iaitu hubungan antara sesama manusia. Misalnya, perbuatan tidak mengendahkan rakan yang
Bertanyakan soalan kepada kita dengan sengaja tidak sepatutnya berlaku kerana dikuatiri akan menyakiti perasaan rakan tersebut. Oleh itu, kita sewajarnya menjaga adab dan tutur kata dan mencegah diri daripada sifat bongkak dan takabur. Weh, korang, aku ada baca berita ni, dia cakap dia jumpa UFO. Korang rasa UFO tu wujud ke? Taklah, UFO tu tak wujud. Tapi kan UFO pun ciptaan Tuhan juga. Tante dia wujud. Kat mana kau tengok? Pernah tengok ke? Kau dah nampak? Pernah nampak ke? Tak ada aku nampak bukti yang kat kukuh. Google. Tapi aku nampak kat Google. Ya doh, kau tengok ni. Tak ada bukti yang kukuh. Aku tengok dekat Google, tak banyak pun. Weh, UFO? Mana? Ada lah kau ni ribu je. Babak kedua yang telah dipaparkan pula menunjukkan perbalahan antara perbezaan pendapat, falsafah dan kepercayaan yang kukuh tentang kewujudan kapal angkasa UFO. Hal ini dapat dilihat sebagai satu perkara yang positif kerana mereka membincangkan sesuatu yang berilmiah berkaitan makhluk ciptaan Allah dan bukti kebesarannya. Namun begitu, ketaksuban untuk mengkaji atau mengetahui sesuatu yang tidak pasti dan luar kemampuan akal perlulah dihentikan. Sekian sahaja daripada saya, Wartawan 1, Nur Farahin binti Zailani dan Buletin Islami. Farahin. Kenapa weh? Aku rasa aku ada idea untuk kita punya projek sulam. Okey, apa dia tu? Kita buat video pasal UFO. Sebab UFO tu wujud. Macam pelik je idea kau, mengarut sangat. Busuk pula tu idea kau. Tak, aku pernah tengok dekat YouTube ada orang barat tu dia rekod UFO tu memang lalu dekat udara. Aku tak percaya UFO wujud. Aku tak nak berlakon cerita sampah ni. Mengarut betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wartawan 2 Siti Nur Anis Fatihah binti Mak Nanyun bersiaran dari Buletin Islami. Babak yang ditayangkan sebentar tadi menunjukkan penggunaan ayat-ayat dan perkataan yang kurang sopan dan tidak berhema ini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat kita, khususnya remaja. Penggunaan bahasa kasar dan tidak beradab merupakan sesuatu yang tidak baik untuk dipraktikan. Saya berpendapat bahawa bahasa dan gaya pertuturan masyarakat masa kini adalah berdasarkan persekitaran mereka membesar. Sudah tiba masanya masyarakat kita memperkasakan kesantunan bahasa dalam kehidupan walau apa jua keadaan sekalipun. Jika dibiarkan budaya mencarut dan bahasa kurang sopan menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita, ia bakal menjadi barah yang merosakkan keharmonian komunikasi dalam masyarakat kita. Walau bagaimanapun, sudah pasti filem terbaik daripada langit mempunyai nilai positif dan negatifnya tersendiri. Oleh itu, saya menjemput dua orang daripada penonton filem terbaik daripada langit untuk memberikan ulasan tentang kesan atau nilai positif dan negatif daripada filem yang ditontonnya. Saya menjemput Encik Yusrina dan Encik Halina untuk berucap. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Sharifah Yusrina. Jadi di sini saya nak beri pendapat tentang filem terbaik dari langit. Filem ni bagi saya sangat bagus kerana banyak kesan-kesan positifnya yang dapat dicontohi oleh penonton. Yang pertama sekali, kesan positif yang dapat contohi adalah semangat serta kawan yang kuat. Mereka iaitu Ber, Ijam, Toyu dan Ali ni telah berkawan sejak zaman sekolah lagi. Apabila meningkat dewasa, walaupun mereka sibuk dengan hal masing-masing, mereka tetap meluangkan masa bersama untuk menyiapkan filem yang ingin dicipta oleh Ber. Semangat serta kawan beginilah yang patut kita contohi kerana Allah juga menyuruh kita untuk menjaga hubungan baik sesama insan. Namun terdapat isu kini bahawa seorang kawan yang menurut untuk membunuh rakannya sendiri hanya disebabkan oleh perkara kecil iaitu tidak mengemaskan biliknya. Perkara sebegini tidak patut terjadi kerana rakanlah antara orang yang akan bersama kita semasa kita senang ataupun susah selain daripada keluarga. Kesan positif kedua yang dapat dicontohi adalah berusaha untuk mencapai kejayaan diinginkan. Apabila kita inginkan sesuatu, semestinya usaha adalah perkara yang penting. Dalam filem ini menunjukkan bahawa Ber dan kawan-kawannya berusaha untuk siapkan filem mereka walaupun banyak dugaan yang mereka tempuhi bersama. Hal ini berkait rapat dengan isu baru-baru ini bahawa seorang warga emas berumur 71 tahun berjaya menamatkan pengajian ijazahnya walaupun telah 54 tahun bergelar sebagai siswa. Ini menunjukkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan usaha setiap hamba-Nya. Akhir sekali, kesan positif yang dapat kita contohi adalah bersikap jujur ke atas kesalahan yang dilakukan. Apabila kita berdusta, pastinya hidup kita tidak akan tenang. Dan kejujuran juga dapat mengelakkan perbalahan sesama insan. Dalam filem ini menunjukkan bahawa Toyu mengaku salahnya kepada Ijam
bahawa kamera yang hilang ketika dahulu bukanlah dicuri oleh Ali, namun Toyo yang menghilangkannya. Hal ini berkait rapat dengan isu kini bahawa banyak kes penipuan secara berlaku secara berleluasa, sebagai contoh skamer, penipuan pembelian atas talian. Hal ini menyebabkan orang-orang yang tidak bersalah teraniaya dan ditipu, terutama dari segi kewangan. Jadi, sebagai insan yang beriman, kita mestilah ingat bahawa segala perkara yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan dibalas, tidak kira sama ada baik maupun buruk. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, saya salah seorang penonton filem ini. Pada pendapat saya, terdapat beberapa kesan negatif dalam filem ini kepada para penonton. Kesan pertama adalah pergaulan bebas yang ditunjukkan dalam beberapa babak seperti berpelukan dan berpegangan antara berlainan jantina. Hal ini menunjukkan bahawa perkara ini dianggap seperti perkara normal dan tidak salah di sisi agama. Justru, ia dapat mendorong kepada masalah sosial dalam kalangan individu dan masyarakat. Isu ini dapat dibuktikan dengan peningkatan kes rogol dalam kalangan remaja yang kiat meningkat saban hari. Seterusnya, filem ini banyak menggunakan bahasa kesat dan kasar. Seperti yang dipertontonkan bahawa watak Ijam gemar menggunakan bahasa kasar semasa bertutur bersama rakan-rakannya. Hal ini boleh melatih jiwa penonton untuk menjadi lebih agresif disebabkan terikut dengan perlakuan watak tersebut dan menjadi sebati dengan diri dalam kehidupan seharian mereka. Seperti contoh kejadian memaki hamun di jalan raya. Selain itu, saya merasakan bahawa filem ini menggalakkan sikap fanatisme. Hal ini disebabkan sikap Bert yang agresif dalam perjalanan mencari UFO ini boleh menggalakkan fenomena obses dalam kalangan masyarakat yang tidak membantu untuk membina masyarakat yang produktif dan proaktif. Sebagai contoh, kebanyakan anak muda sekarang sangat fanatik terhadap public figure. Terima kasih kepada Encik Yusrina dan Encik Halina di atas ulasan yang diberikan. Sekian sahaja daripada saya, Wartawan 2, Siti Nur Anis Fatihah binti Mat Nainun dari Buletin Islamik. Kita beralih kembali ke studio bersama Encik Nazifah. Terima kasih atas siaran langsung tersebut. Kami juga ingin menjemput tetamu khas Cik Kaisah sebagai pengkritik filem untuk berkongsi tentang penambahbaikan filem atau solusi. Sebenarnya filem ni boleh tambah baik lagi dengan cara kita masukkan nilai-nilai murni dalam filem tersebut. Contohnya kita menghormati rakan-rakan kita dengan cara tak keluarkan kata-kata kesat, atau kalau rakan-rakan kita bagi pandangan, lepas tu kita rasa tak boleh terima pandangan tersebut, kita boleh cakap baik-baik dengan mereka, bukan dengan cara kita kritik mereka, cakap mereka, mengeluarkan kata-kata kesat terhadap mereka. Yang keduanya, saya rasa untuk penambahbaikan dalam filem ni, kita juga boleh masukkan unsur-unsur agama. Sebab saya perasan dalam filem ni, mereka sangat percaya dengan UFO, padahal UFO tu tak wujud pun sebenarnya. Sebab bila kita terlalu taksub dengan sebenarnya perkara yang tak wujud, ia boleh merosakkan kita punya akidah sebenarnya. Yang last sekali, peranan ibu bapa pun penting untuk pendidikan awal kanak-kanak, untuk anak-anak kita. Sebab bila ibu bapa menunjukkan tingkah laku yang tak baik, yang negatif terhadap anak-anak mereka, dan anak-anak mereka tengok benda tu, mungkin anak-anak mereka akan ikut apa yang mereka buat dari sudut negatif tersebut. Sebab anak-anak ni dia masih muda lagi, jadi dia senang untuk ikut, terpengaruh dengan apa yang orang-orang dewasa buat. Jadi perkara tersebut, peranan ibu bapa sangat penting untuk anak-anak. Saya rasa itu je untuk saya punya cadangan penambahbaikan untuk filem ni. Terima kasih. Oleh itu, saya dapat menyimpulkan bahawa ideologi sangat penting dalam kehidupan seharian kita agar seimbang dengan jasmani, emosi, rohani maupun intelek. Dan kita juga janganlah bersikap sombong apabila mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, kerana seseorang yang beradab tapi tak berilmu itu lebih baik daripada berilmu tapi tidak beradab. Tambahan itu, pihak kerajaan perlu memainkan peranan yang penting untuk mewujudkan industri perfilman yang berkualiti
iaitu berlandaskan syariah Islam agar masyarakat tidak mudah terikut dengan ajaran barat. Baiklah, itu sahaja dari kami untuk berita hari ini dari saya Nazifah Sahira Dan saya, Nur Ainun Nabiha. Sekian, terima kasih.